kasih saya ucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya saya ucapkan kepada semua para hadirin, tuan-tuan dan juga puan-puan, penyelaras peraturan ya daripada kementerian dan agensi ya atas anda untuk meluangkan masa di sesi MPC pada hari ini. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan amalan baik peraturan ya, atau saya percaya kita semua lebih mengenalinya dengan terma GRP ya, ataupun Good Regulatory Practice, serta berkenaan dengan dasar negara bagi GRP ini, yang mana ianya akan menjadikan panduan kepada semua para hadirin ya bagi sesi kita pada hari ini. Jadi next slide. Okey, saya nyatakan sedikit latar belakang ya berkenaan dengan dasar peraturan berkenaan GRP ni ataupun dasar negara bagi amalan baik peraturan ya, MPGRP, ataupun ianya digariskan di bawah Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2021 yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara pada 30 Julai 2021. MPGRP ini merupakan semakan terkini ya yang dilaksanakan ke atas dasar yang digunakan sebelum ini, iaitu dasar negara bagi pembangunan dan pelaksanaan peraturan ya ataupun dikenali sebagai MPGRP ya sebelum ini, yang diperkenalkan sejak tahun 2013 lagi. Jadi apakah tujuan MPGRP ini disediakan ya dan apa kepentingannya? Jadi MPGRP ini adalah salah satu panduan ya ataupun rujukan kepada semua pembuat dasar dan pengawas selia dalam membangunkan dasar dan peraturan yang berkualiti tinggi ya. Jadi mengapa pentingnya kita mempunyai dasar dan peraturan yang berkualiti ini ya? Jadi pentingnya untuk kita semua maklum bahawa dasar dan peraturan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti negara dan juga pencapaian ekonomi. Jadi kualiti peraturan ni juga turut diukur oleh agensi-agensi penarafan antarabangsa. Umpamanya seperti Bank Dunia, Institute for Management Development ataupun IMD ya, World Economic Forum, World Intellectual Property Organisation, daripada World Governance Indicator yang diukur juga oleh Bank Dunia dan juga INSEAD ya. Jadi sehubungan dengan itu, pencapaian di dalam kualiti peraturan ini adalah sangat penting ya kerana ia menyumbang kepada peningkatan prestasi Malaysia secara keseluruhannya di dalam pengukuran-pengukuran daya saing antarabangsa ya yang diukur oleh badan-badan antarabangsa yang saya sebutkan tadi. Jadi selain daripada itu, untuk makluman juga ya, komponen GRP ini juga turut diterima pakai dan juga digunakan ya secara meluas dalam perjanjian-perjanjian perdagangan antarabangsa, antaranya Trade Facilitation Agreement dan juga RCEP ya. Okey, oleh yang demikian, bagi memastikan dasar dan peraturan yang berkualiti, ianya perlu disemak pada setiap 5 tahun ya. Yang digariskan dalam MGRP ini bagi memastikan dasar peraturan sedia ada adalah seiring ya dengan perkembangan teknologi semasa, menjimatkan kos pematuhan dan juga dapat menggalakkan inovasi. Okay, next slide please. Baik, berikutnya dikongsikan rangka GRP bagi membantu para hadirin semua memahami pelaksanaan GRP secara keseluruhan. Jadi outcome utama yang disasarkan adalah pencapaian produktiviti negara yang lebih tinggi melalui pelaksanaan GRP ini berpandukan ya dasar MPGRP, dasar negara bagi amalan baik peraturan ini ya. Jadi pelaksanaan GRP ini seperti mana yang digariskan dalam MPGRP, ianya meliputi seluruh kitaran peraturan ya, seperti mana yang boleh dilihat dalam slide tu, bermula dengan peringkat pembangunan peraturan ya, kemudian diikuti dengan penguatkuasaan peraturan dan seterusnya meliputi juga pelaksanaan semakan ke atas peraturan. Jadi setiap peringkat ini kita fokuskan untuk diskusi pagi ini ialah di bawah ya, peringkat pertama itu pembangunan peraturan dan juga proses semakan peraturan ya, kita kenali sebagai ex ante dan juga ex post ya dalam MPGRP ini.
Jadi dalam proses sebelum setiap peraturannya dibangunkan, diperkenalkan ataupun ingin disemak semula, jadi semua pengawal selia perlu untuk mengemukakan kita namakan regulatory notification kepada MPC ya. Tapi sekarang ni dengan ketersediaan teknologi ya, proses ini MPC telah pun mudah cara untuk dipermudahkan lagi kepada pengawal selia. Kita telah digitalkan proses menghantar regulatory notification ni, di mana proses sebelum ni mengambil masa kira-kira 10 hari ya untuk mendapatkan jawapan daripada MPC atas RN yang dihantar. Tapi sekarang semuanya automate, mengambil masa lebih kurang 7 minit saja. Jadi amat mudah untuk memudah cara semua pengawal selia ya dalam proses pembangunan dan juga semakan semula peraturan. Jadi daripada RN tu akan diteliti sama ada peraturan yang ingin disemak semula ataupun dibangunkan tu adakah ianya memerlukan RIA ya. Jadi sekiranya perlu, then the next step is proses RIA lah. Okey, proses RIA ni pun sekarang still manual ya macam dulu, tapi kami sedang melihat ya menyemak semula, dan MPC juga akan membuat dalam bentuk digital juga ya on the RIA ataupun digital RIA. Jadi seterusnya semakan yang dibangunkan ni bagi memastikan kualitinya semasa proses ya penguatkuasaan peraturan. Jadi perlunya ada ya antara elemennya ialah garis panduan pelaksanaan yang jelas, mudah difahami dan paling penting boleh disemak ataupun boleh diakses ya melalui online. Okey. Jadi ini pun MPC memudah cara on pembangunan garis panduan pelaksanaan yang berkualiti yang dan juga mudah dirujuk ya. Dan seterusnya di proses semakkan peraturan ni, selain daripada peraturan-peraturan sedia ada perlu disemak ya setiap 5 tahun berdasarkan MPJRP ni. MPC juga ada menjalankan ya satu program, kita namakan dia My Mudah ataupun Malaysia Mudah, di mana this program MPC memperolehi input daripada business side, di mana business side memberikan mengemukakan peraturan-peraturan yang dilihat ya membebankan peniaga, iaitu mengekang kepada inovasi, kepada pertumbuhan produktiviti syarikat ya ataupun industri, yang mana boleh disemak semula, ada peluang disemak semula agar pertumbuhan produktiviti dapat dirancangkan semula dan menyumbang secara keseluruhan kepada pertumbuhan ekonomi negara ya. Okey, jadi semua proses ini ya penting untuk dilaksanakan serentak awam ataupun libat urus ya dengan pihak-pihak yang berkaitan ya, pihak-pihak yang terlibat. Jadi untuk ini pun memang MPC telah pun menggunakan sistem online ya, kira-kira hampir 2 tahun. Kita menggunakan UPC ya ataupun Unified Public Consultation Portal bagi mendapatkan maklum balas ke atas peraturan ya yang ingin disediakan ataupun disemak semula, dan publik ya ataupun pihak-pihak yang terlibat, yang terkesan ya, yang akan terkesan akan dapat memberikan maklum balas ya berkenaan dengan rangka-rangka peraturan yang ingin dibangunkan. Jadi seperti saya nyatakan tadi, pentingnya untuk kita meningkatkan kecekapan pelaksanaan JRP ini. Jadi MPC melihat kepada penyediaan semua perkhidmatan ini ke arah digital. Baik, next slide please. Okey, dan seterusnya ini ialah antara faedah RIA lah yang saya kongsikan. Seperti yang dapat dilihat daripada slide ini, pelaksanaan orang kata yang tadi yang di awal tu ex ante proses tu menyatakan notifikasi peraturan dan seterusnya pelaksanaan RIA ya. Jadi pelaksanaan RIA ni manfaatnya ialah dapat menghasilkan peraturan yang berkualiti. Ini adalah our ultimate aim ya untuk peningkatan produktiviti. Dan juga selain daripada berkualiti, ianya juga berkesan ya bagi meningkatkan produktiviti negara. Yang kedua ialah dapat mengurangkan kos pematuhan ya kepada peniaga dan juga mengurangkan kos pentadbiran ya kepada kerajaan dalam masa yang sama.
Jadi yang ketiga ialah dapat memastikan ketelusan maklumat disampaikan kepada masyarakat, komuniti perniagaan dan juga pelabur-pelabur serta pihak-pihak berkepentingan melalui sesi public consultation yang boleh dilaksanakan melalui UPC, dan juga dapat mengurangkan risiko kegagalan dalam mencapai objektif peraturan yang disasarkan. Jadi next slide please. Yang ini saya kongsikan apa dia prinsip-prinsip JRP bagi menjelaskan secara keseluruhan lah tentang ini juga telah dinyatakan dalam MPJRP. Yang pertama ialah campur tangan ataupun kita guna ayat intervensi lah. Intervensi kerajaan ni adalah perlu dan wajar. Ini membawa maksud ataupun dalam konteks menjaga kesejahteraan rakyat melalui pembangunan peraturan. Jadi kita semua faham perlunya ada kawalan ke atas aktiviti tertentu agar dapat melindungi keselamatan, kesihatan dan juga ketenteraman awam lah, kesejahteraan rakyat as a whole. Walau bagaimanapun perlu dipertimbangkan juga pilihan-pilihan selain daripada peraturan ataupun non-regulatory options, umpamanya menggunakan pendekatan behavioural insights yang boleh mengurangkan kos penguatkuasaan dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dan sekiranya regulatory options digunakan, pengawal selia harus memastikan beban peraturan yang tidak wajar yang boleh memberi kesan buruk kepada ekonomi dapat diminimumkan. Jadi yang kedua ialah accountability, di mana pengawal selia harus memastikan tindakan pengawasaliaan adalah berdasarkan peruntukan undang-undang serta penyelarasan antara agensi yang terlibat telah dilaksanakan. Ini bagi menggalakkan berlakunya sebarang percanggahan berkaitan dasar dan peraturan antara agensi. Yang ketiga ialah ketelusan, kebolehcapaian dan rundingan ataupun libat uruslah dengan pihak berkepentingan secara berkesan. Jadi ketelusan ni semua maklumlah sangat penting dalam proses membentuk kepercayaan terhadap proses pengawasaliaan. Di mana pengawasalia ni hendaklah memastikan maklumat mengenai proses peraturan ataupun isu ataupun keputusan dan dasar adalah dapat dirujuk oleh pihak yang terlibat ataupun berkaitan, kecuali sekiranya terdapat sebab-sebab yang jelas untuk tidak berbuat demikian. Jadi pengawal selia hendaklah memastikan bahawa pihak yang terkesan dengan pengenalan sesuatu peraturan telah pun dimaklumkan dan juga pendapat mereka diambil kira dan dipertimbangkan. Jadi ini penggunaan portal UPC tadi, Unified Public Consultation, boleh membantu dalam pencapaian objektif prinsip ini. Jadi prinsip keempat ni ialah perlu ada in mind bahawa setiap peraturan tu faedahnya perlu melebihi kos. Jadi penilaian peraturan melalui RIA bagi pertimbangan ke atas kos, faedah dan risiko peraturan adalah komponen yang sangat penting dalam membuat analisis peraturan. Jadi kos dan manfaat kepada pihak yang terlibat hendaklah diambil kira melalui analisis berdasarkan data dan maklumat, evidence based policy making in short. Dan peraturan yang dilaksanakan hanya apabila faedah dan manfaatnya adalah jelas, yang membawa kebaikan kepada masyarakat secara amnya dan berupaya mengurangkan kesan negatif kepada komuniti. Prinsip yang kelima ataupun yang terakhir ialah berkadaran ataupun proportionality. Jadi konsep berkadaran akan memastikan tanggungjawab pengawal selia adalah mencukupi dalam penyelesaian masalah melalui peraturan. Jadi keputusan kerajaan untuk mengawal selia haruslah berpandukan kepada skop permasalahan kesan dan tahap risiko yang dikenal pasti, di mana konsep perkadaran ini, proportionality ini perlu digunakan dalam analisis penggubalan dan pelaksanaan peraturan yang meliputi penilaian risiko dan juga penentuan kaedah pengurusan yang bersesuaian. Baik, slide yang seterusnya dan juga slide yang terakhir daripada saya untuk perkongsian pagi ini. Ini ialah saya kongsikanlah sedikit pencapaian berkaitan JRP sejak diperkenalkan tahun 2013 melalui NPDIR sebelum ini, dan sekarang selepas disemak semula dikenali sebagai NPJRP. Jadi sepanjang tempoh ini MPC pihak MPC sebagai oversight body of JRP di Malaysia ini
kami telah pun menerima ya sebanyak hampir 500 notifikasi peraturan ya, iaitu membawa maksud bahawa pengawas selia ingin melaksanakan penambahbaikan ke atas peraturan ya, ataupun memperkenalkan peraturan baru ya untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Sebanyak 500, hampir 500 ya diterima. Jadi daripada jumlah ini lebih kurang 25% ya, ataupun 125 perlu menyatakan, perlu mengemukakan ya RIA, ataupun penyata impak peraturan. Jadi daripada aktiviti ini ya, MPC telah pun mengukur ya potensi penjimatan daripada kos pematuhan yang dapat dikeluarkan ialah sebanyak lebih daripada 8 bilion ya. Itu yang nilai yang tinggi ya kepada negara. Okey, jadi yang lain-lain tu ialah statistik ya, statistik on the process of kitaran peraturan ya, yang tadi itu penguasaan peraturan ya, di mana MPC telah pun bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia dan telah pun melaksanakan semakan dan penambahbaikan ya ke atas kesemua 617 pelesinan perniagaan di peringkat persekutuan ya setakat ini. Dan seterusnya daripada proses semakan peraturan ya, kita gunakan platform ya MyMudah, di mana sejak diperkenalkan ya hampir lebih setahun yang lalu, MPC telah pun menerima hampir ya 500 isu yang didaftarkan oleh pihak industri, dan analisis telah pun dibuat, dan from time to time MPC mengemukakan cadangan penambahbaikan ya kepada pengawas selia agar penambahbaikan berterusan dapat dilaksanakan dan kualiti peraturan dapat ditingkatkan. Okey, jadi itu saja perkongsian daripada pihak saya pada pagi ini.